Bahagia panel pertama, Puan Syakina, tetamu yang mendengar secara bersemuka dan juga pendengar secara live stream di FB dan TikTok, dan yang berusaha Persatuan Program Muslim Malaysia sendiri lah. Pertama sekali untuk menjawab kenapa dan bagaimana kepentingan NGO Islam terlibat dalam sesi UPR. Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu dari mana pula datang NGO ni boleh bagi laporan pula dekat UN. Ahli dalam UN hanya negara, state, dan Malaysia saja yang patutnya boleh memberi laporan kepada UN. Dari mana pula datang NGO boleh pula bagi laporan pula tiba-tiba. Baik, dia sesi UPR ni seperti mana kita boleh bayangkan seperti interview. Kita diinterview untuk patuh satu benda, kan? Jadi bila kita bagi laporan tu, mestilah benda yang baik-baik. Takkan kita cakap benda yang buruk lah. Kita tak buat benda something yang patut kita buat. Jadi di situlah UN menerima laporan NGO lain di Malaysia juga, supaya dapat semak balik, imbang balik. Betul tak Malaysia buat macam-macam ni? Jadi NGO boleh counter ataupun boleh betulkan balik lah. Dan tak adalah semestinya diterima bulat-bulat, tapi benda tu UN boleh tengok sekali. Kemudian selepas daripada review tu, laporan dibuat, kemudian satu komiti akan menggabungkan semua laporan ni semua dan menghasilkan satu laporan untuk Malaysia tengok tak terima dan sebagainya. Jadi laporan daripada NGO ni seperti mana sebelum ni Puan Syakina bagi tahu ada NGO lain yang telah menghantar laporan juga selain daripada BPMM. Jadi saya sebelum tu saya cerita sikit macam mana kesan dia sikit. Saya cerita sebelum ni saya ada pergi satu meeting di bawah Kementerian Dalam Negeri, di mana di situ dia nak mencadangkan perubahan terhadap Akta Cetak dan Penerbitan 1994, di mana semasa itu hangat dikatakan buku-buku yang sesat, buku-buku yang tak ikut perlembagaan semua disekat. Jadi Kementerian Dalam Negeri membuat satu mesyuarat, memanggil semua stakeholders, menerima cara-cara dia orang untuk kita ubah ataupun amend Akta Cetak dan juga Penerbitan ni lah. Jadi semasa itu wakil masa dan juga PPM ada Tuan Aidil Khalid datang dan juga ada bersama di situ. Saya sebagai pemerhati sajalah, ataupun saya muda sangat dan untuk bercakap. Jadi adalah beberapa suggestion yang diberi, ada satu komiti perlu ada untuk tengok balik betul tak betul kita sekat apa semua ni pakai. Kemudian ada tiba-tiba ada satu cadangan daripada seorang orang kita pakai baju kurung bertudung semua. Dia tengah-tengah dia bagi cadangan, tiba-tiba dia kata okey, tapi sebenarnya perlembagaan kita ni tak ikut hak asasi manusia, dia menyekat expression. Tiba-tiba masuk pakai perlembagaan persekutuan lah, Federal Constitution. Lepas tu adalah orang daripada menolak cadangan tu, kata kita cerita pasal Akta Cetak bukan perlembagaan persekutuan sekarang ni. Tiba-tiba gaduh pula kat situ. Kita nak cerita pasal perlembagaan persekutuan ke nak cerita pasal Akta Cetak sekarang ni. Dan saya tak nak cerita emosional tentang itu. Saya pun terbakar juga dengan pergelutan di situ, debate yang diberikan, sampai ada salah seorang ahli kita keluar daripada bilik meeting tu. Tapi apa saya nak cakap di sini, cuba bayangkan kalau wakil kita tak ada kat situ. Kementerian dengar orang tu je cakap. Cuba bayang, tak ada serabut kementerian nak mengikut pula cadangan, patut tak ada yang counter pula, kan? Jadi begitulah bagaimana sebenarnya kepentingan sesi UPR kali ini. Ada NGO lain yang menghantar laporan dan bercakap macam-macam, seperti mana Puan Syakina sebut sebelum ni. Dia cerita Komanggo tu sendiri banyaklah dia cerita suruh iktiraf LGBT, iktiraf Syiah, kebebasan beragama, pluralisme dalam tu, dan dia cakap banyak kita tak patuh hak asasi manusia. Dan masa tu kita tak hantar lagi laporan kita kepada UN. Jadi UN hanya terima laporan NGO daripada Komanggo saja. Dan untuk makluman, Komanggo ni dia terdiri daripada 54 NGO di Malaysia. Jadi nampak strong, kan? 54 NGO di Malaysia. Walaupun NGO yang ditubuhkan tu boleh dipetikai lah, tapi tak apa. Tapi dia nampak strong, dia nampak kuat, meyakinkan. Dan UN hanya terima dia punya laporan saya. Cuba bayangkan, yang pertama, kedua dan ketiga, tiga-tiga sebelum ni dia hantar laporan dan mengatakan bahawa hak asasi manusia tidak diamalkan secara baik di Malaysia. Jadi kalau hanya laporan itu sahaja yang diterima dan Malaysia hanya hantar laporan apa yang dibuat, disebabkan itu UN hanya
consider laporan dari NGO Komango itu saja. Jadi bagaimana sebenarnya kepentingan BPMM ni? Pertama sekali adalah kita menjaga kepentingan umat Islam secara umum, secara khasnya dan secara umumnya hak asasi orang awam supaya selari dengan amalan Islam dan juga perlembagaan. Itu yang pertama, kita try jaga. Yang kedua, kita semak imbang balik laporan-laporan yang dihantar oleh Malaysia sendiri, negara Malaysia sendiri dan juga NGO lain, kan. Sebelum ni Komango, itu kita datang, ada siap Bah Council, ada juga datang, Suakam pun ada juga. Jadi laporan makin banyak. Jadi kita kena semak imbang balik apa yang mereka cadangkan kepada Malaysia dan juga kepada UN secara direct. Kemudian disebabkan BPMM ni penuh dengan ahli profesional, jadi kita boleh membetulkan balik pandangan orang awam di luar, terutama state bahagian di UN semua tu. Kita cuba betulkan balik pandangan diorang. Apa yang diorang katakan kita tak amalkan hak asasi dengan betul tu adalah sebenarnya benar mengikut apa yang Islam ajar dan mengikut apa bahasa yang diorang faham lah. Jadi itu pentingnya kita orang datang di situ, hantar laporan dan betulkan apa yang boleh lah. Jadi saya rasa soalan kedua itu saja hasil daripada bagaimana laporan kami hantar tu. InsyaAllah saya jawab dalam persidangan lain.